Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami satu kumpulan akan membentangkan mengenai dengan case study mengenai lawatan sambil belajar di Malaysian Palm Oil Board MPOB di Bangi Lama. Seterusnya adalah Seterusnya, pensyarah khusus kami adalah Puan Amazlin binti Ahmad Arsyad dan saya. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama iaitu saya sendiri, Syahmi Amir Arif bin Muhammad. Note matrik saya 23 di KM 20F1040. Muhammad Kifidaus bin Muhammad Kamil, iaitu saya. Nombor matrik saya adalah 23 di KM 20F1121. Seterusnya saya Muhammad Fazli bin Yusof, nombor matrik 23 di KM 20F1069. Okey, baik. Seterusnya adalah saya Muhammad Farhan bin Muhammad Yunus, nombor matrik 23 di KM 20F1039. Baik, seterusnya. Abstrak. Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengenal pasti keberkesanan lawatan sambil belajar dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus Maintenance Engineering Management DJJ 50212. Antara persoalan yang dikemukakan di dalam lawatan sambil belajar adalah mengenal pasti organisasi penyelenggaraan dalam sesebuah syarikat, strategi penyelenggaraan dalam sesebuah syarikat, pendekatan sistem untuk penyelenggaraan syarikat, perancangan dan penjadualan penyelenggaraan syarikat dan sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer CMMS yang diguna pakai dalam syarikat. Oleh sedemikian, ahli kumpulan telah merancang untuk membuat satu lawatan sambil belajar ke Malaysian Palm Oil Board MBOB di Bangi Lama yang diselia oleh Encik Nizam. Bagi mengetahui lawatan sambil belajar ini, ahli kumpulan juga diberikan penerangan mengenai penyelenggaraan di setiap jentera dan peralatan. Baik, seterusnya adalah introduction, iaitu mengenai syarikat yang telah kami lawati, iaitu MPOB. Malaysian Palm Oil Board merupakan badan yang bertanggungjawab merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak dan kelapa sawit di Malaysia. MPOB terletak di bawah pentadbiran Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia. Malaysian Palm Oil Board ditubuhkan pada 1 Mei pada tahun 2000 hasil gabungan Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia (PORIM) dengan Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA). PORIM telah diwujudkan pada awal tahun 1979 di bawah Kementerian Perusahaan Utama Malaysia untuk merancang dan melaksanakan penyelidikan berkaitan dengan minyak sawit. PORLA pula terlibat dalam perusahaan pemasaran dan pengawalan minyak sawit. Ketua Pengarah MPOB pertama iaitu Encik Yusof Basiron yang berkhidmat sehingga tahun 2006. Malaysian Palm Oil Board menyokong pembangunan produk baru termasuk biodiesel dan penggunaan gantian untuk biodiesel sawit. Sisa organik yang dihasilkan ketika memproses pokok kelapa sawit. Penyelidikan ke atas biodiesel telah membawa kepada pembangunan produk kayu dan kertas, baja, sumber biotenaga, lembaran polietilena untuk kegunaan dalam kenderaan dan produk lain yang diperbuat daripada biodiesel sawit. Baik, seterusnya. Antara objektif Malaysian Palm Oil Board MPOB adalah untuk mereka bentuk dan membangunkan jentera menggunakan teknologi terkini. Selain itu, untuk memudahkan teknologi yang dibangunkan melalui demonstrasi ledang yang berterusan, seminar mekanisasi dan menerusi penyertaan dalam pameran yang berkaitan mekanisasi. Akhir sekali, objektif yang ingin dicapai adalah untuk menjadikan pusat kecemerlangan di bidang mekanisasi ladang yang menyediakan pusat inkubator bagi industri kecil dan sederhana SMI yang melibatkan dalam pembangunan jentera untuk industri sawit. Seterusnya adalah perkhidmatan Malaysia Palm Oil Board MPOB yang ditawarkan oleh unit mekanisasi ladang ialah teknologi penuaian, teknologi aktiviti pengangkutan ataupun BTS, buah tandan segar dalam ladang, teknologi penyelenggaraan dalam penjagaan ladang, teknologi sistem pengairan dan sebagainya mengenai dengan kelapa sawit. Kes seterusnya merupakan Organisasi Penyelenggaraan Malaysia Palm Oil Board MPOB. Yang pertama,
terdiri daripada ketua pegawai penyelidik dan bawahnya penolong pegawai penyelidik dan terpecah kepada ketua unit mekanisasi dan ketua unit jurutera automasi dan bawah mereka mempunyai pekerja 1 dan pekerja 2. Dan sebelah ni merupakan contoh carta organisasi mereka. Baik, seterusnya adalah strategi penyelenggaraan Malaysian Palm Oil Board. Pekerja mestilah membaca manual agar dapat mengetahui struktur dan fungsi-fungsi pemegang, penghantaran dan pelinciran sebelum menggunakan mesin. Bersihkan minyak bukti karat dari cak gerudi, rod penghubung gelendong dan lubang batin spindle. Mula-mula sila sambungkan batang dan batang masukkan ke dalam lubang gelendong dan kemudian tangkap kacang pada gelendong dan kemudian dimuatkan pada cak gerudi. Ketuk kayu tembaga beberapa kali dengan tembaga, laraskan saiz lubang penjepit dari cak gerudi dengan kunci gerudi mengikut saiz bahagian pemegang pemotong sehingga dapat berfungsi. Setelah alat terkunci dan dimuatkan, pekerja perlu menyimak sama ada kedudukan pengapit diketatkan sebelum memulakan mesin, juga periksa sama ada pergerakan mengangkat lengan gelendong dan peralatan elektrik adalah normal. Sila pastikan wayar pembumian mesti dibumikan. Kawat dengan warna kuning dan hijau adalah dawai pembumian. Dalam pelarasan kotak gelendong berbanding dengan kedudukan meja. Sila lepaskan pengapit terlebih dahulu dan kemudian putar engkol untuk mengerakkan kotak gelendong ke posisi yang diinginkan, kemudian mengendalikan pengapitnya. Seterusnya. Pekerja perlu melepaskan pemegang selepas selesai gerudi. Lengan akan ditetapkan semula secara automatik. Kemudian, lepaskan skru yang terletak di bahagian bawah kotak. Putar kotak spring di posisi yang berbeza. Dengan itu, boleh menyesuaikan saiz keanjalan set semula. Sila pilih cak pengilingan sejauh mungkin dan kemudian mengepilkan spindle arm. Terutama pengilangan logam bukan ferrous. Anda harus melindungi slot dengan kotak gelendong untuk mengelakkan serpihan ke dalam pembakaran spindle arm. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sila cuba untuk memilih 3 pemotongan penggilingan menegak. Dan sekiranya memilih kedua-dua kepala pemotong, anda harus menurunkan nozzle mesin ke kedudukan terendah. Semasa penggerudian atau penghilangan, pengendali perlu mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk mengelakkan percikan besi yang menyakiti orang. Sekiranya alat mesin membuat bunyi tidak normal atau gagal berfungsi, tolong hentikan bekalan kuasa dengan segera dan kemudian semak alasannya. Sekiranya peralatan mesin gagal membekalkan kuasa dalam kerja, sila potong suis kuasa dengan serta-merta agar tidak berfungsi lagi secara automatik sehingga menyebabkan akibat buruk. Sila keluarkan besi dan kotoran mesin selepas kerja selesai. Kemudian cek minyak sekiranya berkarat di permukaan mesin. Seterusnya adalah pendekatan sistem untuk penjagaan Malaysian Palm Oil Board, iaitu penjagaan mencegah kerosakan, preventive maintenance, iaitu merupakan penjagaan yang dilaksanakan mengikut pelan perancangan yang ditetapkan berdasarkan polisi penjagaan tempoh hayat premis dan pemeriksaan berkala. Contoh-contohnya adalah pegawai penyelenggaraan yang terlatih untuk memantau para pekerja. Kos penjagaan tidak terlalu besar. Seterusnya, penjagaan membaiki kerosakan, corrective maintenance. Kerja penjagaan yang dilaksanakan berdasarkan laporan kerosakan atau kealatan yang ditemui semasa pemeriksaan berkala, atau dengan kata lain, kerja penjagaan selepas berlakunya kerosakan. Contoh-contohnya adalah mesin tidak penting, bukan utama. Mesin ada lebih dari sebuah. Konsep sistem penjagaan. Matlamat pengurusan penjagaan adalah untuk memastikan peralatan atau mesin aplikasi sentiasa berada dalam keadaan produktif seperti keperluan penjagaan yang baik, memastikan semua komponen dan peralatan berfungsi. Ia perlu dijaga dan diselenggara mengikut penentuan dan piawaian yang ditetapkan. Seterusnya,
Okey, seterusnya merupakan perancangan dan penjadualan Malaysia Palm Oil Board MPOB, yang mana gambar pertama merupakan rekod bagi membuat pemeriksaan harian kepada jentera-jentera yang berada di MPOB. Yang kedua merupakan kos bagi maintenance setiap jentera yang berada di dalam MPOB. Seterusnya. Baik, seterusnya adalah lubricant for servicing tractors. Maksudnya lubricant untuk perkhidmatan traktor, untuk engine oil, untuk grease, untuk S-oil, axle oil, power steering oil dengan transmission oil. Dan juga gambar kedua adalah total cost of filter and lubricant per year. Kalau ikut pada yang atas tu yang ada disenaraikan MF, Ford, itu semua adalah jenama, dan total cost of filter adalah yang paling bawah, iaitu 1938, 1866, 1961 sampailah 1804. Baik, seterusnya. Baik, seterusnya ini merupakan vehicle atau machineries maintenance record. Maksudnya rekod yang telah dibuat bagi satu kenderaan ataupun mesin. Dari segi last oil change, iaitu bila kali terakhir minyak ditukar, last oil filter change, last air filter change, dan seterusnya pada bahagian belakangan, iaitu gambar pertama, next oil change, next oil filter change, next air filter change. Dan seterusnya ini merupakan type of machineries, iaitu bahagian jenis-jenis item, iaitu antaranya inspect of bearing condition, sama ada ianya dalam keadaan baik ataupun telah pun rosak, dan remark iaitu di mana ianya akan ditanda bagi mengesahkan barang tersebut telah ditukar dan sama ada ianya dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Dan yang pada bahagian sebelah kanan, gambar kedua iaitu vehicle logbook, di mana terdapat type of vehicle, iaitu di mana jenis kenderaan, driver name bagi pengguna iaitu driver, nama driver itu sendiri, destination iaitu jarak yang digunakan bagi driver tersebut, iaitu sebanyak berapa jauh destinasi yang telah dipergi untuk membawa kenderaan tersebut, time on iaitu masa kenderaan tersebut digunakan, time off di mana masa kenderaan tersebut dipulangkan semula, dan remark ianya akan disemak oleh pihak yang bertanggungjawab. Okey, baik, seterusnya. Okey, merupakan adalah sistem pengurusan perniagaan berkomputer CMMS di Malaysia Palm Oil Board. Sistem pengurusan perniagaan berkomputer CMMS juga dikenali sebagai Sistem Maklumat Pengurusan Perniagaan Berkomputer CMMIS, adalah sebarang pakej perisian yang mengekalkan pangkalan data komputer maklumat mengenai operasi perniagaan organisasi. Matlamat ini bertujuan untuk membantu pekerja perniagaan melakukan pekerjaan mereka dengan lebih berkesan. Contohnya adalah menentukan mesin mana yang memerlukan penjagaan dan bilik stor mana yang mengandungi alat ganti yang mereka perlukan, dan untuk membantu pengurusan membuat keputusan termaklum. Contohnya mengira kos perbaikan kerosakan mesin berbanding penjagaan mencegah untuk setiap mesin mungkin membawa kepada peruntukan sumber yang lebih baik. Seterusnya, ia merupakan data CMMS juga boleh digunakan untuk mengesahkan pematuhan peraturan untuk mengawal penyelenggaraan kemudahan dengan betul. Maklumat diperlukan untuk menganalisis apa yang berlaku secara manual. Ini memerlukan banyak usaha dan masa. CMMS juga membolehkan penyimpanan rekod untuk mengesan tugas yang lengkap dan memberikan dengan cara yang tepat pada masa dan kos yang efektif. Seterusnya, Kesimpulan, kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah lawatan sambil belajar dalam meningkatkan pemahaman pelajar bagi kursus Maintenance Engineering Management di JJ 50212. Di samping itu, hasil daripada kajian ini akan dimanfaatkan oleh para pelajar dan pensyarah. Secara keseluruhannya, ahli kumpulan beranggapan bahawa kajian ini telah berjaya memenuhi persoalan kajian yang telah ditetapkan seperti organisasi penyelenggaraan di sebuah syarikat. Strategi penyelenggaraan di sebuah syarikat berdekatan sistem
untuk penyelenggaraan syarikat, perancangan dan penjadualan syarikat dan sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer di sebuah syarikat. Ahli kumpulan berharap agar kajian ini dapat membantu sebuah pihak dalam memahami situasi dan persekitaran yang membolehkan pelajar faham dan menguasai tentang pengurusan dan penyelenggaraan di sebuah syarikat. Justru, sesi lawatan sambil belajar adalah amat disarankan bagi meningkatkan pemahaman pelajar terhadap kursus tersebut. Seterusnya. Baik, seterusnya adalah observation. Pemerhatian kajian ini mendapati bahawa setiap jentera pemberat hendaklah diselenggara bagi menambahbaikkan keadaan aset jentera sebelum diguna pakai. Selain itu, ahli kumpulan dapat mengetahui sistem penyelenggaraan yang dilakukan oleh sesebuah syarikat bagi membaik pulihkan aset jentera. Seterusnya, ahli kumpulan dapat mengetahui beberapa aset jentera yang diguna pakai oleh Malaysian Palm Oil Board bagi melakukan tugas kerja harian dan mingguan. Akhir pemerhatian, ahli kumpulan dapat mengetahui objektif dan perkhidmatan yang dilakukan oleh Malaysian Palm Oil Board. Baik, seterusnya daripada kajian yang telah kami lakukan, ini merupakan reference yang kami gunakan bagi membuat laporan kami, iaitu yang pertama adalah dari segi kami mengambilnya maklumat tersebut dari Lembaga Minyak Sawit Malaysia, iaitu dari ensiklopedia. Dan yang kedua, maklumat kami ini kami ambil daripada company yang telah kami pergi, iaitu MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya adalah gambar-gambar semasa lawatan tersebut. Gambar pertama dan gambar yang kedua adalah merupakan gambar semasa menemu bual di sebuah bilik pemeriksaan, dan keduanya adalah gambar yang kedua adalah gambar di persekitaran kilang tersebut. Okey, dan seterusnya merupakan gambar kami bersama pekerja yang mengincas kami di sana, dan di bahagian belakang tu merupakan persekitaran yang berada di dalam MPOB. Okay, next. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.